Sorry pasal episod yang lepas tak dan nak cakap goodbye. Sebabnya anak dah panggil lapar, nak kena masak. Jadi saya kena pergi je potong video tu. So saya sambung kali ni. Nak ride ke Pattaya, tapi kita singgah di Danok untuk breakfast. Masuk Danok, kalau masuk Thailand ni, kalau tak makan tak sah lah kan, bukan jijik lah namanya kan. Masa tu lauk-lauk mewah, makan nasi, lepas tu Cap macam tak nak lah tahan, dia macam tengok kesian kan, nak makan kan. Sebab selalunya kalau ride dengan Cap ni, kami akan avoid nasi. Sebab nasi ni nanti dia bila dia makan terlampau banyak, dia jadi berat, lepas tu dia mengantuk. Ya, dia akan mendatangkan kemengantukan. Bila datang kemengantukan tu, susah lah nanti nak sampai kan. Tapi masa tu Cap macam, dia tu tak apalah, kasih I bini ni apa semua, kawan dia semua makan, tak apa, fine. Makan apa semua dah settle apa semua. Cap kata okey, kita nak gerak dah. Kita ada masa tu berapa kilo lagi nak jalan sebelum kita stop untuk next pit stop. Dia macam cakap, alamak jauh juga ni, kalau dalam 1000 km ni nak kena ready mental apa semua ni kan. Ingat kan dekat, tapi tak nak cakap kat dia. Cakap dia okey, set, jalan je lah kan. Dah settlekan SIM card apa semua macam biasa. Dan kita pun start lah riding. Kat mana first pit stop saya tak ingat, tapi bagi saya tak penting kat mana Cap nak berhenti. Sebab saya dah serahkan tanggungjawab tu pada dia. Dia decide lah nak berhenti kat mana pun. Tugas saya hanya bawa motor tu and prove him that I can ride sampai Pattaya tu selamat. Saya tak ingat, saya terlupa langsung yang masa tu sebenarnya Cap nak bawa tu sebenarnya ada something kat Pattaya bike week tau, untuk ladies rider. Tapi saya tak tahu. Saya tak tahu ataupun bagi saya tak penting benda tu. Yang penting bagi saya hanya ride, bukannya award-award tu semua. Sebab saya ni, kalau suruh saya lumba lagi, kalau dulu masih kecil-kecil tu saya lumba lagi lah. Memang saya nak kejar, saya mesti nak menang. Saya tak boleh kalah. Saya memang tak boleh main damaji dan mula pun saya nak menang. Kan. Tapi ini sebab riding, dia more to passion, kita punya kepuasan towards riding tu, kebebasan kita. Itu je yang perlu saya nak. Apa kau nak bagi dekat sana tu tak penting. Tu tak ada makna, bukan tak ada makna tak penting lah bagi saya. Yang penting ni sekarang, moment sekarang, journey tu yang penting. Tahu. Ride lah saya ride sampai satu petang tu nak senja, bila badan kita kan daripada semalam malam, lepas tu sampai ke esoknya tu, lepas tu nak masuk ke petang macam tu, you dah start rasa macam penat tau. Sebabnya Cap ada berhenti pit stop mana-mana pun, tapi dia akan suruh jangan ambil barang berat. Dia kata makan buah ataupun makan kacang. Saya macam biasalah, kacang hidam amir saya tu, ataupun saya beli energy bar ke apa-apa untuk ni, ataupun saya akan nap sekejap for 15-20 minutes, tak sampai 20 minit, 50 minit macam tu, untuk power nap, and then terus jalan lagi. Sebab kita nak kejarkan masa tu kan. At one time tu nak senja tak silap saya, depan Cap ada lori trailer besar tu. Lepas tu Cap dekat belakang lori tu. Lepas tu saya, lepas tu belakang dari kita punya kawan lain lah, 2-3 orang kawan kita yang lain. Saya rasa saya macam apa dia panggil Cap, macam micro sleep, is it? Micro sleep. So saya macam automatic tertidur, macam brain saya totally shut down masa tu. Tapi mata saya buka. Saya tak tutup mata saya buka, tapi saya punya brain shut down. Macam micro sleep lah, tak tahu. Micro sleep you tutup mata kan, tak tahu. Tapi saya punya brain shut down, but my eyes open, widely open. Cuma ni Cap, contohnya saya daripada lane sini, saya boleh pergi ke dia, and then saya nak tuju ke Cap masa tu. Sebab saya sebenarnya saya lapar ke, saya apa ke, saya nampak lori depan Cap tu macam ayam panggang, macam sedapnya ayam tu, macam nak menuju dekat lori tu. And then Cap kebetulan kat belakang lori tu. And then bila dia realise, dia kan rajin suka tengok cermin belakang tau. Macam dia selalu je remind saya, jangan dekat, tengok cermin. Dia selalulah warning saya, memang garang. Cara Cap mengajar saya memang garang. Dia tak ada kira you wife dia ke, you siapa ke, dia garang. Sebab dia nak kita belajar. Cara dia macam tu. Jadi kalau kau tak ambil kesempatan tu belajar, maknanya bodoh lah tu namanya. Bila kena warning, dia pusing macam ni, dia terus buat saya macam ni, tiba-tiba tersedar. Allah Akbar. Saya macam, ya Allah, terus saya handle motor tu supaya saya jarakkan dengan dia tau. Lepas tu dia buat macam ni dekat dia macam ni riding, tapi dia buat macam ni. Saya macam, alamak, lepas ni kena ni kantor ni, kena marah lah kan. Tapi you belajar. So lepas tu saya alert dah balik, tapi hilang lah mengantuk kan bila kena marah atas motor. Walaupun tak keluar suara ya, walaupun tak keluar suara, aura dia je dah menunjukkan dia marah.
Itu cap. Lepas daripada kejadian tu, and then maybe cap sebenarnya mungkin nak stop jauh lagi, tapi sebab keadaan saya macam tu, dah nampak buntut ayam, dah nampakkan ayam goreng panggang tu, dia terus decide untuk stop dekat next PTT yang ada dekat situ, untuk refreshing, toilet, makan apa yang patut, ataupun nap lah, power nap. So kita berhentilah kat situ, kenalah juga tazkirah. So dah kena tazkirah apa sebagainya. Yalah, kena faham sebab bila dia cakap tu untuk keselamatan kita ya, bukan dia sengaja nak marah you tak pasal-pasal, tak, dia bukan jenis macam tu. So dia akan marah sebab you belajar, you kena ambil tahu, you kena tu. Memang saya ni pelupa, sama ada saya pelupa, sama ada saya degil, itu je lah ya. Kadang saya ni pun degil juga, ada stubborn saya, tapi saya tak rasa pun saya keras kepala, saya okey je. Masa tu kita berhenti di Chumphon, yang masa Cap decide untuk lama sikit berhenti, sebab masa tu mungkin dia fikir kesian kat kita orang dalam masa nak mengejar dia punya target tu. Then dia mungkin fikir juga masa tu masih awal lagi, so dia decide untuk bagi kita orang macam lama sikit. Maknanya kita orang sampai kat Chumphon tu macam dah tengah malam juga. Cap kata okay, never mind, kita akan bertolak subuhnya esok dalam pukul, subuh pun tak subuh sangat lah, I think dalam pukul 5-6 pagi juga kita bertolak, supaya ada few hours tu untuk kita rest. So dapatlah yang terlentang je lah. Tak ada ni, dekat PTT tu kita pergi lempangan aja, tutup je lah dengan jaket, dengan kita punya ni bantal tu, letak jadi bantal, settle. Macam saya atas motor pun boleh tidur, settle, jadi tak ada masalah. Kita teruskan balik, dah fresh up dah apa semua tu, makan apa yang ada dekat PTT 7E macam biasa, ada toilet pun ada dekat situ, so senang nak basuh muka ke nak apa semua. So bila kita dah fresh up, dah rasa badan segar sikit, because banyak hours kita relax kan. Ada satu lagi challenge kita, apa dia? Kita kena meredah Bangkok. Korang tahulah keadaan Bangkok tu macam mana. Dengan jamnya, dengan apa semua, dengan motor tu punya panas, dengan clutch dia kereh. Nantikan dalam episod seterusnya. Halas.